Hai, salam sejahtera semua. Kembali bersama saya. Okey. Ingat tak itu hari kita tengok ni apa goal kita, entry goal So it's somewhere around this area lah. Tu hari kita, I think dua hari lepas kan. So kita try entry goal dekat sini. Nasib baik dia jadilah. Yang kita entry yang tak apa-apa punya entry kan. Tak ada apa-apa yang solid punya, tapi just based on the fake out and all, kita masuk saja. So dia berjaya lah drop, I think sampai, kalau sampai lutut ni 100 lebih pip lah. So I think, tapi I close around this area already lah. 70-80 pip macam tu lah dapat. So yang ni pun based on apa, itu hari kita based on the ni fake out dalam-dalam ni semua lah, yang dia tiba-tiba dia ada fake out, lepas tu dia cocok atas, lepas tu baru dia terjun. Then kita zone, I think kita buat dua layer kan. Tu hari ada satu layer yang based on here, and then satu lagi atas pucuk ni lah. Kita dapat entry pucuk lah itu hari juga kan. So cantik lah. Then dapat jugalah kan. Dalam go ni pun dapat lah sikit-sikit kan. And then malam dia naik balik. So memang lah kena close lah. Ini tak boleh hold lah. Go ni memang you cari TP mana yang logic punya tempat. I think initially mula-mula I rasa ingat nak tutup sini kan. Tapi I rasa macam tak berbaloi lah, you risk, tapi ni kan risk lah besar sikit masuk bawah ni. Tengok goal ni kemungkinan memang boleh sampai kan. So TP bawah ni lalas dalam I think evening petang macam tu dia dah drop lah sampai sini. So bagus lah, cantik lah kan. And then malam, dia naik balik pun tak ada reference lah. I thought dia akan naik sampai dia ni jugalah, tapi tak adalah, dia lepas. Mungkin dekat area ni lah, dalam ni. Ada lagi satu fake out dalam-dalamnya. Fake out inside dekat area ni lah. Tapi yang ni I tak entry lah sebab dah ni kan, miss lah. Tapi kalau nak tengok belakang-belakang pun tak ada benda yang solid lah untuk ni kan, support. Tapi kalau you tengok dia based on history, semacam tengah hari itu hari, so mungkin area-area ni lah, dekat tengah-tengah ni kan, dia stop pun tak dapat pucuk. So this is a bit difficult lah, sebab dia tak ada reference lah. Kalau you nak cakap sini pun mungkin lah KMTR kan, kena tak? Kena lah. So mungkin area-area ni lah semalam, itu hari second entry. Kalau you orang nampak lah kan, I tak nampak, I miss already. Kalau tidak boleh lagi sekali kan. Yang ni lagi power lah. Tak adalah power sangat pun, dalam 70 lebih pip lah. Pun bagus jugalah kan. Siapa mau bagi you 70 lebih. Tapi time dia naik balik ni goyang lah kan. Tapi kalau sabar nanti dia turun lah. Yang ni dia tak ada apa-apa, terus saja. So yang ni lagi cantik. Second entry dapat lah. Kalau you dapat lagi sekali, you jumpa, you monitor, you jumpa, dapat lagi sekali. Tapi dia price naik macam ni pun, itu jam pun tak tahulah, takut tak, sebab ni pun dah jadi fake out dah sini. Ini yang turun ni dia dah jadi fake out lah. Dia dah tukar dia punya pangkat, dia dah jadi fake out lah. So mungkin dia boleh, dia tak, kalau dia cocok macam ni pun tak takut sangat lah, sebab based on the fake out kan. Tapi kalau tak ada fake out, tak ada apa-apa, dia cocok macam ni atas, itu kena jaga sikit lah. Tengok mana dia nak cocok sampai mana. So okay, this is a good one. So untuk hari ni so far tak ada apa-apa lah. I pun baru saja buka tengok chart kan. So kita just go through very fast lah, sebab video-video lama panjang sangat kan, sebab so just go through cepat-cepat, kita just go through lah. Euro USD, so tak ada apa-apa. Macam ni saya tak nampak apa-apa lah. Tapi kalau you orang mata power punya analyst, mungkin boleh nampak lah ada apa-apa setup. Mungkin sini lah, ni ada king buy. So I don't know, I tak berapa familiar dengan buy setup. Tapi tak tahulah, mungkin ni kot, sini boleh kot. Kalau you nak buy ke apa kan, I don't know, because I'm not so familiar. Tapi price nak cakap uptrend pun belum lagi, sebab dia dah break significant support area ni, dia dah break.
So dia tengah retrace balik, cuma tak tahu dia nak retrace sampai mana, lepas tu dia nak continue bawah ke, dia nak tukar trend naik ke atas. Sebab sini pun ada lagi area mungkin dia boleh tahan price kat area ni. Ini dah clean lah, dah tak ada apa-apa. Kalau tahan pun tahan sekejap sajalah mungkin sini kan. So who knows, kalau you buy dia boleh naik sampai area ni ke. Pun jauh juga tau. Kalau boleh scalp, kalau naik sampai area ni. Lepas tu barulah you tengoklah dia nak naik ke nak turun lah. Nak continue downtrend ke apalah, sebab ni pun tengah downtrend lah euro, tapi dia pun dah lepas previous daily punya support belakang ni pun dah lepas dah. Cuma ni lah mungkin dia dah sampai bawah-bawah ni lah kalau weekly. So might be going up trend, tapi sebelum dia uptrend pun dia main lama lah, dia bawah ni dia akan main lama lah. So adalah boleh main lah atas bawah lagi lah, boleh tengok lah, boleh monitor. Next tak ada apa-apa lah, I think USD JPY tak nampak apa-apa lagi so far. I think kita dah miss area ni yang dia macam naik balik. Pun tak jumpa lah mana tempat nak entry kan. So nothing also lah. Dan ni GBP USD pun tak ada nampak apa-apa setup yang clear. This area lah. Ada benda lah sini. Tak tahulah, kalau nak cari point reason untuk entry mungkin boleh try sini lah. One of the reason lah, daripada tak ada reason. Sini ada support, ada resistance, then dia ada rally base rally. So mungkin dia boleh just naik balik, ataupun dia nak terus cocok. That one depends on the trend lah, dia nak buat apa kan. Sekarang pun actually tengah downtrend, tapi dia macam tengah naik balik cari liquidity lah. So tak tahulah, mungkin boleh naik sampai area supply sini ke, then baru dia continue drop, ataupun area supply sini. So that one is tak pastilah. Ini tak pastilah, saya pun tak pandai sangat tengok lah. Tapi kalau you nak buy based on this area lah, buy kan. Ataupun bawah ni lah, supply zone kan, sampai ke bawah. So kalau dia dah lepas, biarlah dia dah lepas, mungkin dia dah nak pergi bawah lagi lah. So sekarang at the moment dia still under this two range. Ni dua range ni, either dia break atas ataupun dia break bawah saja. Itu saja dia punya ni, kemungkinan saja. So these two range lah, in between these two range lah. Sebab range ni pun dia dah break dah. So ni dia dah lepas, so ni dah tak valid lah. So ni either this range or this range lah. Tengok dia nak lepas atas ke dia nak pergi bawah. Sekarang dia tengah consider is sideways lah kan. So next ni tak ada apa-apa lagi lah, boring lah tengok dia turun macam ni, boring lah. Oh ini apa? Oh ini USD Chef lah. Itu hari baru cakap lah, siapa berani entry lah. Swing dia kau punya swing lah, sebab ni pun dia jauh ni kalau sampai sini. Ini kalau siapa swing. Tu hari kita ada discuss kan, tapi kita tak sampai zone kita marking. Dia naik sampai sini saja. Kalau dia masuk zone tu hari dah balun dah kan. Tapi dia tak sampai zone, so tak dapat lah, tak balun. So miss lah kalau sampai cantik sampai zone ni ah. Okay lah, 280 pip lah. So far lah, mungkin boleh turun lagi ke. Dia retrace balik area ni ke. Area ni ke, dia retrace. Or maybe until the top here dia retrace and then dia continue pergi bawah. Cantik, itu time ada opportunity lah, boleh try lah kan. Kalau dia retrace balik ke area atas ni. Sebab jauh lagi kalau dia nak pergi ni jauh. Kalau dia betul-betul dia nak tukar trend kan, nak tukar balik downtrend, dia boleh pergi sampai area ni lah, I think supply zone ni. Dekat sini kot. Boleh sampai sini I think. Jauh lagi ini sampai sini. Saya ada 250 lebih pip lah. Okay, next apa ni? Tak ada apa-apa lah so far. Kalau yang dah drop macam ni, I biasa tak interested sangat. Tapi you orang kalau nak, boleh carilah peluang buy. Ini ada rally base rally. H1 rally base rally. Adalah power sikit kan.
Cuma tak tahu dia boleh naik. Dia mungkin ada reaction sikit sajalah. Ni scalping lah. Jangan harap dia akan macam ni lah, naik tinggi-tinggi. Kalau yang benda-benda ni mungkin dia just rebound 20 pip ke 15 pip ke. Itu tak tahu, itu tak mungkin je. Dia mungkin boleh terus break ataupun dia rebound sikit. Cari support atas ke mana-mana. And then dia akan continue lah. Depends lah. But now it's uptrend. So mungkin kemungkinan dia akan rebound terus lah. Itu pun tengok lah kan. Tapi dia tengah uptrend lah sekarang kan. So mungkin lah. Ataupun dia akan cari supply zone yang bawah-bawah ni. Tapi dia dekat sangat. Biasa kalau dekat sangat dia mungkin cari yang bawah sekali lah. So tengoklah area-area ni kan. Kalau you nak buy ke apa. Kena budget you punya stop loss sampai sini lah. Itu you punya ni lah. Analysis lah. You punya risk lah. Sebab buy ni saya tak berapa pandai. So I just cari sell saja. Biasa saya cari sell sajalah. This one is nothing also lah. Dia pun tak ada apa-apa. Tak sampai mana-mana zone pun. Tak ada nampak apa-apa zone. Ni hari, I think last day of the week. Hari Jumaat. Rasanya tak ada entry apa-apa kot. Just start line sajalah. Tengoklah. Ni mungkin boleh kot. Ni apa? Ni M15 lah. M15 dia tak minat sangat lah. Kalau dia sikit saja dia punya movement. Tak ada apa-apa lah ni. Sebab sekarang pun masih awal lagi pukul 12. So, not much movement yet. So, boleh standby sajalah. Standby dululah. Ni ada. King. Biasanya King ni lah. Dia ada reaction. Dia boleh bagi reaction sikit lah. Tapi dia pun dah cocok lebih daripada yang center point ni, tengah-tengah ni. Tapi masih valid lah as long as dia tak lepas ni zone lah kan. Kadang-kadang dia tak akan ngam-ngam tengah-tengah. Dia akan lepas tapi dah tengok dia ada reaction. So boleh lah kalau you, I mean, ini terpulang lah kalau you nak entry kan. Ni pun entry kecil-kecil, stop loss main-main sajalah. Stop loss kecil saja, below 10 pips lah. 10 pips letak. Mana tahu dia boleh naik sampai atas ni, dapatlah 50 pip macam tu kan. 0.1 pun dapatlah $50. Risk dalam $10. Looks like uptrend. H1 looks like uptrend. Dia pun dah lepas ni semua dah. So kemungkinan dari sini dia akan pergi maybe sampai here. Jangan expect lah pergi sampai sini. Tapi dia ni pun okey lah. 40 lebih pip kan. Pun boleh lah dapat kan scalping sikit. Just based on cuma belakang ni tak cantik lah. Belakang dia tak ada apa-apa lah. Kalau belakang ni ada resistant ke support, ada tempat-tempat yang cantik sikit ke resistant, then nicer lah kan. Ni cuma ada satu sajalah, sama line. But what I'm more interested, yang saya lagi interested because dia dah ada reaction lah. So maybe can lah. Maybe can try lah. Sebab dia pun kecil saja kan. Dia punya stop loss. Then you boleh try sampai naik sampai sini. Sampai resistant area dia ni. And then cari sell lah. Sebab sampai sini mungkin boleh sell. Dia cocok bawah, cocok atas. Lebih kurang macam cocok bawah, cocok atas lah. Kalau you tengok ni dia dah macam base lah. So mungkin boleh sampai sini. Then you boleh try sell pula dekat sini. Dekat area ni pula. So TP pun sampai sini sajalah. That one I'm not sure. Dia boleh terus cocok atas lah. 30 lebih. So 10 pip stop loss, 30 pip target. So 1/3 lah kan. Consider 1/3, 1/2. 1/3 lah kan. Risk RM10, risk $10, boleh earn $30 macam tu lah. Tapi tak tahulah. Ni up to you lah saya. Tapi dia dah naik lah. Saya tak tahu mungkin dia boleh naik lah. Saya pun malas nak entry lah. Try to control kan. Kerana control your emotion pun penting lah forex ni sebenarnya. Ni pun tak ada apa-apa lah so far. Nothing yet. So this one apa ni? Tak ada apa-apa.
Mungkin malam tengah hari sikit kot. Tengah hari sikit dia. Tapi ini sideline ni tak cantik lah kalau you tengok macam ni kan. Market-market yang tengah buat macam ni, abaikan lah sebab dia tengah buat main dekat area tengah-tengah ni kan. Dia tak tahulah, dia tak ada banyak, tak ada clear setup lah. Dia akan cocok atas sikit baru drop, cocok bawah sikit baru drop. So dia tak ada reference lah. Yang pandai main ni pandai lah. Ada mungkin ada ya, dia punya cara kan main market macam ni, atas bawah atas bawah atas bawah ni. Ni pun tak ada apa-apa so far. So I think that's all lah. Tak ada apa-apa lah hari ni. At the moment tak banyak lah apa-apa aktiviti kan. Cuma yalah. Ni pun dah react dah kat sini. Drop base drop ni. Dia dapat berapa? Dapat sikit sajalah. Oi, sikit pun 80 lebih pip. Gila lah, ni apa dia? GBP Oh, GBP JPY patutlah. Jauh lah GBP JPY ni. Dia macam gold lah. Dia gila lah dia punya candle kalau kecil-kecil pun dah berapa ratus-ratus pip lah. Puluh-puluh pip lah. Ni boleh try scalping. Ada king kat sini. Mungkin dia akan react dekat king area ni kan. Tak tahulah. Mungkin lah. Mungkin je. Ni pun dia nak, kalau dia nak naik sampai king ni pun dia nak kena pergi 18 pip lagi lah. Sebab ada atas-atas ni dah tak ada apa-apa. Mungkin dekat tengah-tengah ni lah. Ya, lagi sekali dia main tengah-tengah ni. Fake out. Fake out yang tengah ni kan. Dan baru dia continue dia punya drop sampai sini ke. Ni kalau macam ni sikit-sikit pun banyak tau. 70 lebih pip lah. So, quite good lah. GBP JPY ni kalau dapat tangkap lah. Cantik lah. Ni consider apa uptrend lah. Uptrend. Lepas tu dia pun belum break apa-apa. Tak ada structure breaker apa-apa lagi. Masih continue up lagi. So, short term sajalah. Kalau dia drop pun drop sikit sajalah. Mungkin drop sampai sini. Area ni ke. Lepas tu dia continue. Jangan expect jauh-jauh lah. Bahaya lah. Semua dah jalan lah I think. Semua setup. Ni hari kalau jumpa setup pun tak boleh hold lama-lama pasal dia dah weekend kan. So tak tahu apa akan berlaku for the weekend. Dan you punya stop loss pun you kena besar-besarkan stop loss sebab ni kan takut spread dia jadi. Ni saya PO lah sebab ada nampak setup sikit kan. So here is actually I ingat sini buat fake out tapi tak fake out, dia terus break downtrend. So supposedly ni dah jadi SBR lah, support become resistance. Cuma area ni kena tengok lah mana. I ingat buat zone area ni kot dia boleh masuk. So this is the zone lah. Actually nak main sini tapi tak tahulah macam mana. I just letak je lah PO sebab area ni pun ada macam ada QMTR line semua kan. Ada QMTR zone, sini ada QMTR. QMTR ni support sama baris. Ni ada cocok bawah sikit, ni ada cocok bawah. Dan dia ada lalas, ada king, cocok bawah, cocok atas. Lepas tu dia drop. So tak tahulah, confused lah area ni kan. So just PO lah kan. Tapi kalau you nak save you punya stop loss letak atas ni lah. Saya pun letak tak tinggi lah 20 pip je. Tapi kalau nak save letak atas ni lah kan. Saya tak tahulah. Saya tengok dulu lah. Just letak tengok dulu lah kan. Apa cerita. Next. Ini apa ni tadi? Sorry lah. Saya lupa nak cakap ni apa ni. CHF JPY. CHF Chef JPY lah. Hari ni mungkin ada setup lah. Boleh try lah. Cuma dia tak ada fake out. Mungkin dia akan create fake out sini lah sekarang. Dia ada SR flip. Sudah ada SR flip. So sini jangan entry. Dekat area ni SR flip ni jangan entry. Bagi dia lepas lah. At least biasanya dia kat at least lepas 30 pip lah. Tapi tak sampai 30 pip lah ni. So just play and ni lah. Watch and see lah. Tengok macam mana. Okay, next. Tak ada apa-apa. Ni so far dalam ni lah. Interested areas here lah. Dekat ni kan. Fake out dalam ni nampak. Ada fake out dalam ni. Fake out kecil-kecil.
Ni tak, ni semua tak kuat cuma mungkin je dia boleh ada reaction saja. Dia bukan memang kuat macam QMTR semua. Dia just reference lah. Mungkin dia akan sampai sini dia akan rebound sikit lah. Kan? Tapi dia bukan yang kuat. Tapi I think dia dah react dah kan. Tadi saja marking tak marking betul-betul. So about this area lah I think saja dah tak sampai lah. Mungkin dia akan naik balik lah. Tak tahulah. Tapi kalau nak marking this area lah. Kalau dia lepas then tak tahulah mana dia pergi. Dan sini dah ni lah. Kacau bilau dah sini tak nampak apa-apa dah. Just here we saw something lah. Kita nampak dia ada ni lah. Ada fake out in between lah. Fake out yang kecil-kecil dalam. Ini pun ni tengah main-main macam ni macam buat flag pattern ke apa. Nanti mungkin dia akan naik lah. So this one, oh nothing lah. Today is a boring day. Tak ada apa. Ini pun tak ada apa-apa. Ni daily. Hoi, kenapa sampai daily? So far nothing lah. Ni pun tak ada. Yang chef JPY je lah tadi. Kalau yang ada macam-macam ada setup kan. Chef JPY lah. Boleh tengok, boleh repeat balik tadi video yang tadi entry mana lah. Dekat QMTR level tu lah. All this nothing. So far nothing. All this also nothing. Ni ada buat macam flat pattern lagi. Boleh ukur lah dia panjang mana dia punya pole kan. Tapi dia nak react. I think react dekat sini lah. Ini area lah. Jauh lagi lah. I think dia nak pergi kan. Ni kalau you zoom in lah. Zoom in 15 ke M5. Tak tahu lah tengok ada base ke tak ada kan. Dekat tengah-tengah ni. Kalau ada lagi cantik. I just based on macam ni sajalah kan. Area ni monitor lah. Apa dia buat kan. Nanti price sampai sini apa dia buat lah. Kalau you takut tertinggal entry you, entry sini stop loss kena lebih zone macam ni lah at least. Euro SGD ni biasa tak main, ramai tak main yang ni kan. Ni pun dah drop dah. Tu hari I think entry mana-mana. I think somewhere here. Based on somewhere here. I think lah somewhere here lah. Tu hari entry kan. Okay lah. Then dia mencanak balik. Tu hari lah. So ni pun dia tengah buat flat pattern. So kemungkinan besar dia akan naik lah. Naik. Sebab sekarang pun dah lepas lah dia. Dia dah terlepas trend line ni. So tak tahulah mungkin dia nak buat uptrend sekarang. Dia pun dah lama dah downtrend. Ni mungkin dia nak buat uptrend sikit lah. Tak tahulah ni sampai sini kot. Hoi, ni semua tengok pun boring lah macam ni. Apa ni atas bawah hoi. Ni dah sampai akar dah ni tak ada benda nak main lah ni. Cuma tak tahu dia nak break ke tak nak ni. Itu hari kita ada, I think kita ada marking ni dua kan. Tak tahu dia nak break ke apa kan. Nak break atas ke nak break bawah I think. Ni dia dah macam terkurung lah dalam ni area. Ni pun tak ada apa ni. Tengah rebound lah. Sebab dia dah sampai daily lah. Dia dah sampai ke akar-akar ni semua kan. So mungkin dia nak buat lagi. Dia nak uptrend lagi sampai dia ni ke. Oh ni kalau swing jauh ni. Kalau dia betul-betul nak pergi uptrend. Kalau swing sampai sini jauh ni. Oi. Best lah. 400 lebih pip lah. Siapa nak main sini. Taklah 0.01. Lepas tu biar kan. Mungkin boleh try lah sini. Dia tengah buat flag lagi. Flag dia pun dah react dekat ni area. Ini rasa ni macam cantik lah. Dia dah react dekat ni area. Kalau you cari sini mungkin ada base tu. Sini mungkin ada base ni. Kita tengok lah. Ni ada interesting sikit. So kita tengok lama sikit lah. Ni ada base. Betul-betul ke tak? Tak betul lah. Tak ngam dekat base. Tapi area dia base lah kan. So ni kalau dia pergi, kalau dia nak tukar trend ni pergi jauh ni. Boleh pergi jauh.
Adalah, ada lagi sharp lah kalau you kecilkan lagi kan. Dia punya base kat tengah-tengah ni. Kena. Kena. Around that area lah. Malas lah M1 dah tak payah lah. Ni dah cukup sharp lah ni kalau itu hari. Kalau pagi tadi, pagi tadi lah miss. Kalau nampak flat pattern ni, dia dah macam buat compression lah. Ni I think Cikgu Mansur dia panggil compression kot. Lebih kurang macam tu lah. Dia punya function dia macam compression lah sebab dia macam kecil-kecil kan. Dia tak ada arah. Dia ada sell sikit, buy sikit, sell sikit. So dia macam weak lah. Dekat sini tak ada apa-apa. Kalau dia ada kuasa sikit, dia tolak senang je dia nak tolak. Sebab ni pun dia weak. So dia cuma perlukan angin sikit saja dia boleh tolak sampai jauh-jauh. Macam benda ni semua compression juga about. Dia consider compression, then maybe you can panggil dia flat pattern lah. Flat pattern. So flat pattern ni dia kena cari tempat-tempat demand sikit saja. Tempat-tempat ada kuasa sikit saja dia boleh tolak jauh-jauh ni. Dia macam dia weak lah ni kan. So at least lah dia boleh tolak sampai ikut you boleh ukur dia punya pole ke apa kan. Lebih kurang lah. That one is the sampai sini tu macam tu lah 60 pip ni pun 60 pip sini 60 pip sini pun 60 lebih kurang macam tu lah. Cuma kalau you nak lagi detail punya analisis you boleh buat lah line macam line apa-apa line ni apa equidistant channel untuk tengoklah dia main in between the line ke tak kan. Ni dah kalau dia break dia dah break lah, kira dia dah break tu channel lah. So that means dia dah nak pergi atas lah ni. So is this cantik lah ni miss lah ni pagi kalau nampak. Boleh balun lah. Sebab kalau you zoom in sini dia ada base, ada rally, base, rally. Tadi kan kalau kita zoom in kan, kita pergi M5 kan. Then dia belakang ada resistance. So this one will go up lah. Unless tiba-tiba nanti dia ada traffic jam ke apa, accident ke apa kan. Dan jatuh balik lah. Tapi kalau normally dia akan naik lah. Tapi naik sampai mana biasanya ni lah. To be safe is this one lah. Ikut ni lah. Ikut dia punya ketinggian pole ni kan. 60 pip, 50 pip. Dan ni ukur sampai tempat dia naik tu sampai ni lah. Lebih kurang sini lah. Then tak tahulah dia nak retrace ke apa kan. Kalau ini nak swing jauh-jauh, swing lah jauh-jauh gila punya lah ni swing. First TP sampai sini lah. Support become resistant. And then kalau dia naik lagi sampai sini kot. Ada ni traffic jam sikit sini. Jauh lah ni kalau pergi. 400 lebih pip. Tapi kena tunggulah. I think 3 minggu, 2 minggu lah. 2 minggu apa kan. 3 minggu. Swing lah. Tak payah tengok. Tak payah monitor punya. Dia lipat-lipat lah. Dia kalau 3 minggu buka, dia naik sampai atas lah. Dapatlah profit gila-gila punya. Okay, ni nothing. NZD, I pun ada letak pending order. Asal saya letak pending order, saya pun. Mungkin ni lah sebab based on the QMTR lah. I think same lah. Banyak lah QMTR setup QMTR kan. Kita masuk. Adalah support. Then ada cocok bawah. Ni low, left support, right support, low. And then adalah dia punya king area dekat sini kan. Cocok bawah, cocok atas. Saya pun masuk area ni lah. Try tengok dia naik dia. Tapi lah, nampak gayanya dia tercocok saja. Dia tak masuk zona. So this one already macam dah become fake out lah. So fake out. Takut dia tak cukup lah. Dia nak pergi 30 pip lah. Tapi ada lah fake out yang pergi 10 lebih pip saja. So mungkin boleh tahan lagi kot. Tak tahulah ni 20 lebih pip. Tengoklah mungkin dia nak cocok ke. Dia boleh terus cocok lah. Boleh terus tembus. That one is tengoklah macam mana. Tapi this one entry based on QMTR sajalah. QMTR batu king lah. Cocok bawah, cocok atas, drop. So it's just support yang lebih kurang sama baris lah. Then this one nothing so far. Buat flat pattern lagi. React dekat ni area. Sebab apa? Sebab sama. Tadi kita pun tengok NZD juga. I think yalah. Semua NZD sekarang dia tengah buat flat pattern lah. So kalau you dah entry satu NZD, jangan pergi entry lagi semua sebab you nampak pattern yang sama. You ingat dia memang pair yang sama. So kalau lipat sama-sama mampus tau.
So you dapat, kalau you dah choose NZD USD ke, dah choose NZD CAD ke, dia macam photostat machine lah, dia repeat. So you kalau nak masuk satu lot ni, satu lot sini, dia dah jadi macam dah jadi dua lot sama punya pair lah. So kalau mati sama-sama. Sebab dia sama. Lebih kurang about that lah. So kalau you dah masuk NZD CAD, NZD USD tak payah masuk, sama punya. You tambah nasi lah NZD CAD kan. Tapi sometimes different, kalau macam USD ada news ke apa, mungkinan USD ni, NZD USD ni gerak dia akan berbeza sikit dengan NZD CAD. Tapi USD punya news dia pun akan affect CAD lah. So same lah, almost the same lah. So kalau you dah masuk NZD CAD, tak payahlah masuk NZD USD kan, walaupun you nampak flat pattern semua kan, sama. Tapi you pun dah masuk dah NZD CAD. Daripada you masuk dua-dua, nanti dua-dua lipat, nanti sama-sama lipat nanti. So this one is the same also. Ni pun tak ada apa-apa lah, dia mungkin naik sampai sini kot. Lebih kurang lah. At least nampak ada ni lah, support kan. Then dia ada drop base drop. Cuma drop base drop ni dia macam alignment lari lah. Dia bukan dekat area ni. So tak tahulah, boleh ke, just marking je lah. Kalau naik sampai sini ada reaction sikit, boleh lah, just entry untuk scalping ke apa kan. Jangan expect dia turun jauh-jauh lah. Scalping sajalah. Ni lagi lah, tak nampak apa-apa. Ni GBP, GPOW. So nothing. Gold. Gold dia tengah buat compression lah. M5 dia buat compression. So ini kalau ini nak cari dia punya mana dia nak berhenti ni. Kalau drop boleh lepas ni pun tak ada clear sign lah. Ni cantik lah. Dia cuma M5 lah buat compression. So dia turun pun turun. M5 dia turun lah. Sekejap sajalah. Tapi tak ada apa-apa lah. Ya, saya kalau yang logic is I think dia supply zone ni lah. Sama line dengan ni kan. Dengan fake out dalam ni kan. Sekejap sajalah I think, sebab dia ni based on M15 kan. Kalau saya marking sampai ni, yang dalam punya fake out. Ni fake out ni. Dia naik, dia buat resistance, lepas tu dia cocok, dia turun. So dia ni dah jadi macam fake out. Tapi satu sajalah, kalau ada dua lagi cantik lah. Consider this one kot. Tak tahulah. So this one kalau dia turun pun, dia turun sampai sini lah. Biasalah, I mean dia compression kan. Tapi kalau dia nak, dia ikut suka dia nak turun sampai sini pun boleh. Itu ikut suka dia kan. Dia nak turun. Sebab tengok apa trend lah sekarang. Tengah downtrend juga consider. Tak ada break apa-apa, structure break atas, tapi lower structure dia dah break banyak So sini kalau dia nak, dia boleh break sampai sini Itu tengoklah. Ni M4 gila punya cerita. So ni tak tahulah. Mungkin lah. Dia pun dah react dah sikit lah. So maybe dia boleh turun sampai sini. Sini pun 50 lebih pip. Cantik Risk dalam 20 lebih pip. Nak masuk ke? Masuk sampai $1, $20, dapat $50. Okay kan? Okay lah. Try. Daripada tak ada zone ni, just because of tak ada apa-apa ni hari tak ada entry. Macam boring So just masuk kecil-kecil lah main kan. Then kita letak bawah ni lah kan. Tapi sampai dia punya akhir compression lah. Baru 40 lebih pip Tak apalah, kalau dia naik lagi masuk zone, entry lagi sekali kot. Masuk lagi satu layer lah kalau dia masuk zone-zone ni kan. Supply zone ni.
Dan sama, dia pun sama level dengan ni. So it's actually kalau lagi cantik dia sampai sini. Kalau dia masuk ni area. Tapi sekarang dia tengah tindak balas dekat sini lah. About this line lah kan. So kalau mungkin dia naik sampai sini, ni pun sama line dengan supply zone kan. So mungkin kalau naik sampai sini, entry lagi satu layer lah. So kita punya target kita loss, kita cuma loss dalam $50. Tapi kita boleh, kalau dia pergi TP, kita boleh dapat dalam 100 lah. So okay lah. Goal ni memang cepat lah. Jangan risau lah. Dia lipat you cepat, dia pergi TP pun cepat lah. It's either you lipat atau dia TP sajalah kan. Goal ni senang. Okay, I think that's all lah. Sebab video pun dah panjang. Okay, ni hari dah last day lah untuk minggu ni. So, tak tahulah kita continue. Harap-harap boleh lah continue kan. Sebab pun nak, kadang pun buat video ni pun ambil masa. So, kita tengoklah macam mana. So, semoga anda profit lah. Semoga anda profit semua. Semua pun nak profit. So, I'll see you guys again next time. Thanks for watching. Kalau boleh, tolong subscribe lah. Kalau you want subscribe, at least I know lah you orang appreciate, kira nak suka tengok video macam ni. So, saya boleh continue daripada saya macam cakap sorang-sorang semua kan. Dan mungkin I rasa macam ni lah, buang masa lah buat kan. So, thank you so much lah kalau you orang yang subscribe, you orang yang like semua, komen semua. Kalau ada apa-apa silap, cakap apa-apa, sorry, okay. Thank you so much for your time. Thanks. Okay, have a nice day. Salam sejahtera.